Di Malaysia ada banyak kuih tradisional, tetapi kebanyakannya hari demi hari semakin dilupakan, terutama dalam kalangan generasi muda. Bahkan ada generasi hari ini bukan saja tidak pernah melihat rupa sesuatu kuih tradisional tersebut, malah langsung tidak pernah ketahui kewujudannya. Kuih lesung batu ini pernah menjadi tumpuan masyarakat Melayu, di mana pernah penyediaan masakan kuih ini disiarkan di rancangan Majalah 3 pada tanggal 22 Julai 2015. Kuih ini juga boleh dikenal sebagai kuih pergi buta di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Sabah diberi gelaran tersebut sempena nama pisang Sabah. Sabah juga dikenali sebagai Sabah negeri di bawah Bayu. Ialah salah satu negeri dalam Malaysia yang terletak di bahagian utara Pulau Borneo. Ibu negeri Sabah ialah Kota Kinabalu yang dahulunya dikenali sebagai Jalsenten. Kedudukan wilayah Sabah yang sangat strategik di bawah laluan angin monsun dan tidak pernah dilanda ribut taufan, kecuali beberapa ribut tropika yang berskala kecil. Sabah ialah negara wilayah kedua terbesar di Persekutuan Malaysia. Luas dataran kawasan di Sabah dijangkau kira-kira 72,500 km persegi dan bersempadan dengan wilayah Sarawak dan terpisah dari wilayah Persekutuan Labuan Indonesia. Penduduk Sabah atau menggelarkan sebagai Sabahan dan terdiri daripada 33 kumpulan peribumi yang berkomunikasi dalam 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Terdapat satu dialek Melayu yang digunakan, iaitu bahasa Melayu Sabah. Kumpulan etnik terbesar di Sabah ialah Kadazan Dusun yang merangkumi hampir 30% penduduk di Sabah. Pesta keamatan yang disambut pada 30 dan 31 Mei setiap tahun ialah perayaan yang disambut oleh warga Kadazan Dusun dengan tujuan untuk mengekalkan tradisi ruah beras serta menzahirkan rasa syukur mereka kerana hasil tuaian yang lumayan. Etnik utama lain di Sabah ialah Bajau Samah atau juga dikenali sebagai Koboi Timur dan Murut, iaitu orang-orang bukit dan pemburu kepala pada masa lalu. Kumpulan etnik kedua dan ketiga yang terbesar di Sabah. Suku-suku lain yang terdapat di Sabah ialah Bajau, Iranun, Melayu Brunei, Bajar, Bugis, Kedayan, Lutut, Lundayeh, Rongus, Spanyol, Minokok, Ronyi dan Idaan. Selain itu, bangsa Cina atau campuran Cina Dusun juga menjadi kumpulan utama peribumi di Sabah. Sama-sama kita saksikan demonstrasi tentang cara membuat kuih lesung batu Sabah. Okey, kita terima tugasan baru yang hari ini, iaitu makanan tradisional masyarakat Malaysia. Sebelum tu kita kenali ahli kumpulan kita. Pertama sekali Emilia Faraniza, Artina Mirza, Nurul Hidayat Asyikir dan akhir sekali Firana Hanani. Itu bahan-bahannya sedikit sahaja. Pertama sekali perlukan santan, pewarna, garam, tepung pulut, gula halus, daun pisang serta air. Buat kuih ini mudah saja. Pertama sekali kita perlu hidupkan api, kemudian kita didihkan air, dan sementara menunggu air mendidih, campurkan dalam 3 sudu besar tepung pulut ke dalam mangkuk. Setelah itu, pastikan air dan tepung tersebut digaul sehingga sebati supaya tiada lagi ketulan dalam tepung tersebut. Seterusnya, kita campurkan 2 sudu besar gula halus ke dalam mangkuk yang berisi garam. Pastikan kita tambah sedikit air, lebih baik air yang suam atau panas, dan kita gaulkan dia dengan garam dan gula. Gaul sehingga ia menjadi cair. Wah, nampak mudah kan? Air yang telah dicampur garam dan gula seperti tadi, kita tuangkan ke dalam adunan tepung. Kemudian kita akan gaulkan ia supaya ia sebati dan serap ke dalam tepung itu. Kita perlu tambahkan sedikit tepung jika ianya terlalu cair untuk pastikan adunan tersebut menjadi cantik, lembut.
tepung itu dalam keadaan baik, kita perlu tambahkan tepung ataupun air sehingga menjadi adunan yang tidak melekat pada mangkuk dan gaul ia sehingga sebati. Barulah cantik molek. Untuk membangkitkan selera makanan kita boleh masukkan pewarna. Kita menggunakan 3 warna, iaitu warna kuning, biru dan merah. Seterusnya, uli adunan tepung tersebut sehingga warnanya sebati. Apabila kita dah ada warna-warni adunan, kita boleh bentukkan adunan tepung mengikut cara tersendiri dan kebiasaannya kita akan buat dalam bentuk bulatan dan susun ke dalam loyang tersebut. Tengah-tengah tu kita perlu tekan sedikit bagi ada ruang untuk kita letakkan gula. Nampak tak? Cantik kan warna-warni? Baru ada selera nak makan. Tak sabarnya nak tunggu siap. Tambahkan sedikit gula ke setiap satu kuih tersebut supaya rasa kuih itu akan lebih manis dan enak dimakan. Langkah terakhir sebelum kita masukkan dia ke dalam periuk, nak tahu tak apa? Kita perlu masukkan sedikit santan mengelilingi kuih tersebut yang telah dilapik di atas daun pisang tadi. Tips yang paling penting di sini, pastikan santan tu tak termasuk dalam kuih tadi. Santan tu kita nak bagi dia rasa lemak-lemak bila kita makan kuih tu. Boleh pelbagaikan bentuk mengikut cita rasa. Dan kita akhir sekali letakkan loyang tersebut di dalam pengukus selama 20 minit. Kita perlu kemaskan bahan-bahan dan tempat kita sementara kita tunggu makanan untuk dimasak. Nampaknya sudah cukup masa. Selepas kuih siap, dikukus selama 20 minit, kita boleh angkat, hidangkannya ke dalam pinggan atau bekas yang kita hendaki. Wah, nampak cantik ke warna-warni? Itulah lambang keharmonian berbagai budaya dan etnik di Malaysia. Tada, dah siap hasil kuih lesung. Empat kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Yang pertama, mengukuhkan ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi tersebut memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Jurang perbezaan akan terhapus dalam fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya perpaduan ekonomi di kalangan rakyat sambil meningkatkan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Secara keseluruhannya, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkar antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi
yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara stabil dan konsisten. Ketiga, mengekalkan kukuhan perpaduan antara kaum. Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kepahaman antara kaum dan agama. Yang terakhir, untuk mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat. Sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda arah bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan, menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita.